Dan kepada peminat-peminat A2Z pastinya dapat mengimbau kembali kenangan lagu Itik Gembo-Gembo, Darjat. Banyak lagi sebenarnya lagu yang telah orang kata melekat sebenarnya di jiwa masyarakat kalau kita tengok. Itu nak dekat pukul 9 ni nyanyi secara live A2Z. Jadi itu antara kalau nak tahu hebat tak hebatnya penyanyi kita pukul 9 8 pagi boleh nyanyi live, memang tu kira otai lah. Okey, dan selepas ni kita nak berbicara tentang satu isu yang saya kira ni memang sentiasa diajukan dalam pelbagai aspek, sentiasa dibincangkan. Kita tahu rumah yang baik itu menjadi fundamental kepada asas kepada pembentukan keluarga yang baik. Tapi masalahnya sekarang ramai juga yang sering ada bunyi-bunyi kita dengar rumah mahal, rumah tak mampu. Kalau dapat rumah yang best pun memang 60-70 km daripada tempat kerja kan. Jadi keselesaan tu kita nakkan diperbaiki lagi. Selain daripada itu juga masalah pemaju juga sering dikatakan. Tapi kali ini kita nak bicara tentang rumah mampu milik. Jadi kalau anda nak tahu, anda kena terus setia bersama dengan kami. Yang pastinya dari pagi tadi ada banyak sebenarnya yang telah kami kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda buka 7.30 pagi tadi, ada yang kita kongsikan, antaranya kalau boleh diwawakan sekali lagi, hari ini merupakan hari Convocation Aswara yang ke-9 yang telah berlangsung bermula dari pukul 7.30 pagi tadi. Jadi tahniah diucapkan kepada graduan. Ahli keluarga juga pastinya gembira, akhirnya setelah beberapa tahun belajar ini dah melangkah ke dunia pekerjaan. Dan selain daripada itu ada juga Matic Fest. Matic Fest pada Tahun Melawat Malaysia 2014 yang akan berlangsung lagi 31 hari saja lagi. Jadi bagaimana apa yang anda lakukan untuk negara anda, sama-sama untuk kita menjaga paling kurang pun sekurang-kurangnya kita boleh jaga kebersihan. Jangan kotorkan negara kita dengan sampah. Kalau mandu tu buang sana sini dan bawa sebagainya. Kereta elok-elok. Jangan bawa kereta macam peleset, nanti pelancong takut nak datang. Itu Ali sebut tadi tentang Aswara dan juga Matic Fest. Bila bintang-bintang kita ni, graduan-graduan kita ni selesai menamatkan pengajian, mereka boleh menyumbang juga kepada Matic. Sebab kita tahu Matic banyak mengadakan persembahan-persembahan kebudayaan, tarian nyanyian kepada para pelancong. Jadi saya nampak kerjasama yang cantik di situ. Bercakap tentang kerjasama yang cantik, pelan yang cantik, kita nak cerita tentang koperasi dan rumah mampu milik. Jadi pagi ni banyak berita baik yang kami ingin kongsikan dengan anda bersama Datuk Nazrul Arsyad, Pengerusi Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya, dan Datuk Dr. Nasruddin Uthman, Timbalan Pengerusi Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya. Selamat datang Datuk. Pagi Sabtu ni dalam sibuk-sibuk pun sempat juga ke studio Datuk bawa model rumah besar tadi. Kita akan tunjukkan sebentar lagi, Ali. Itu dia. Tapi apa pun kita nak kongsikan juga tentang Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Datuk Nazrul sendiri. Setiap koperasi ada visi dan misinya. Jadi bagaimana dengan penubuhan Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya Berhad ni, sejarahnya? Kita ditubuhkan pada 31 Disember tahun 2012 di bawah Undang-Undang Koperasi yang mana terhad pada Seksyen 7 kurungan 1 Akta Koperasi 1991 Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang mana kita ditubuhkan atas dasar satu misi. Kita ingin mewujudkan perumahan mampu milik, yang mana falsafah kita satu keluarga, satu rumah. Kita juga menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merealisasikan hasrat beliau. PRU yang ke-14 akan datang, wujudnya 1 juta unit rumah mampu milik. Bagi kita Koperasi Perumahan Hartanah Putrajaya ini, kita akan laksanakan 20,000 unit dalam jangka masa 4 tahun sebelum PRU yang ke-14 ini. Ini adalah misi dan matlamat utama penubuhan koperasi ini. Dan dalam usia setahun penubuhan koperasi Datuk ada matlamat yang begitu besar sekali yang koperasi angkat sekarang ni. Jadi bagaimana Datuk Dr. Nasruddin dalam usaha ke arah merealisasikan apa yang ingin diberikan kepada rakyat Malaysia? Ya, terima kasihlah. Bagi merealisasikan penubuhannya, Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya Berhad memasang iltizam untuk menyaut sasaran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam untuk memastikan 1 juta rumah rakyat disediakan oleh pihak kerajaan. Kita yakin bahawa perlu ada penggembelengan tenaga di antara pihak agensi kerajaan maupun swasta untuk memastikan hasrat tersebut. Kalau kita lihat bahawa dari segi statistiknya di negara kita ini ada dari 335 juta rakyat, hampir lebih kurang 1 juta
yang tidak memiliki rumah. Dan atas dasar itulah maka Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya menyaut cabaran ini untuk menggambling tenaga bersama-sama dengan pihak kerajaan, pihak agensi-agensi yang membuat pembinaan rumah dan sebagainya untuk kita sama-sama menyumbang ke arah pencapaian hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut. Kalau kita tengok Dato' Nazrul, dari segi konsep perancangannya, bagaimana kaedah untuk dalam masa berapa tahun ini lagi untuk merealisasikan konsep ini? Kita mempunyai ramai pihak perunding yang mana terdiri daripada perancang bandar, arkitek, jurutera dan sebagainya. Kita memang mempunyai grup yang ramai, kumpulan yang ramai. Kita ke negeri-negeri, kunjung hormat kepada negeri-negeri, setiausaha kerajaan negeri untuk mendapatkan tanah. Dan kita juga nak menyelesaikan masalah loan, iaitu pinjaman. Yang mana pinjaman and financing, pembiayaan akhir kepada pembeli, yang mana selalunya pembeli tidak dapat loan untuk memiliki rumah, pembeli mempunyai masalah pinjaman. Kali ini kita dah selesai. Koperasi mempunyai satu cara di mana peniaga air batu, peniaga penoreh getah, petani boleh menikmati rumah mampu milik ini. Ini yang dikatakan perumahan rakyat kepada rakyat. Dalam masa 4 tahun ini, yang mana setahun telah selesai, hampir setahun telah selesai, kita dah hampir 10,000 unit melalui secara tidak langsung melalui anak-anak syarikat kita maupun syarikat usaha sama dengan koperasi maupun koperasi sendiri, dah hampir 10,000. Kita akan pergi pada Sabah Sarawak pada minggu hadapan untuk menyelesaikan 6,000 unit di sana. Seperti setelah kita dah memberi sidang akhbar bersama dengan Menteri Jabatan Perdana Menteri pada 2 minggu yang lepas, sewaktu perasmian bangunan koperasi di Putra Heights, kita dah announce 6,000 unit akan dilakukan di Sabah dan Sarawak. Kita nampak idea matlamat murni yang ingin dicapai supaya mereka yang tak ada kerja secara, ialah macam Dato' cakap, peniaga air batu, getah sebagainya, mereka dia ada masalah di bank. Bila bank nakkan macam mana awak boleh bayar saya balik, sebab di hujungnya nanti kita nakkan mereka boleh bayar dan mereka ada duit untuk bayar dan koperasi pun tak adalah rugi. Jadi macam mana mekanisme untuk memastikan ia menang-menang untuk kedua-dua pihak? Kita mengambil inisiatif ambil skim yang dilancarkan oleh kerajaan, iaitu dipanggil Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP, di mana SJKP ini adalah anak syarikat yang diperbadankan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, yang mana memberi peluang kepada peserta-peserta yang ingin memiliki rumah yang tiada bukti pendapatan tetapi boleh bayar. Kita rasakan bahawa 200-300 bulan rakyat boleh menikmatinya. Kerana kalau kita sewa juga lebih mahal daripada itu. Dan perumahan mampu milik yang didirikan oleh koperasi ini 40% dasarnya kurang daripada harga pasaran. Dr. Nasharuddin, bila penonton dengar 40% lagi murah, macam mana buat duit? Jadi macam mana kita nak menjelaskan persepsi itu? Sebenarnya kita lebih kepada memanglah kita nak mengaut dalam perniagaan mesti mendapat keuntungan. Tetapi jauh lebih penting iaitu kita mempunyai tanggungjawab sosial. Iaitu memastikan membantu rakyat untuk memiliki rumah sebenar. Menambah nilai hidup orang itu lebih penting daripada mengaut keuntungan dari segi perniagaan sebenarnya. Dan kita yakin bahawa apa yang kita buat ini akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kita ada keuntungan-keuntungan lain yang boleh kita capai dari segi pembinaan rumah tersebut. Kalau kita melihat dari segi keuntungan 40% itu sebenarnya skim yang sistem yang kita membuat, kita menggunakan kaedah yang dipanggil IBS, iaitu Industrial Building System, yang mana dari segi produksinya ataupun dari segi
hardware-nya itu lebih murah berbanding dengan konvensional yang dibuat perumahan-perumahan yang biasa dibuat. Sebab itulah kita banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh reducekan dari segi harga market yang sebenar. Dari situlah keuntungan yang boleh kita capai, walaupun tidak banyak tetapi jauh lebih penting kita membantu rakyat dan kerajaan untuk memastikan rumah mampu milik ini dapat disediakan. Okey. So, Datuk Nazrul sendiri, kalau kita tengok, Datuk ada menyebut tadi penjual air batu pun boleh beli. Jadi mungkin ada syarat-syarat lain, mungkin dari segi umur, mungkin apa lagi yang perlu dipenuhi untuk memohon perumahan ini. Syarat-syarat yang diperlukan sepatutnya rakyat dan peserta-peserta ini perlu berhubung dengan unit perumahan di setiausaha kerajaan negeri masing-masing untuk mendapat keterangan yang lebih lanjut. Bagi kita, usia adalah 40 tahun ke bawah dan pendapatan mestilah 3,000 ke bawah. Yang lebih terperinci lagi, saya berharap agar penduduk-penduduk yang berminat, rakyat-rakyat yang berminat mesti ke unit perumahan SUK, setiausaha kerajaan yang berdekatan untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci, isi borang, dan itu merupakan satu lebih kita perlukan. Sebab bila tiada data macam mana kerajaan ingin memanggil interview dan sebagainya, proses dan sebagainya, kita tidak boleh salahkan pada kerajaan dan mana-mana agensi, sedangkan kita tidak pergi isi borang, kita tidak berhubung. Saya menyerulah pada rakyat-rakyat yang di bawah sana, khasnya pada penduduk yang kurang kemampuan, yang ingin memiliki rumah, pergilah berhubung dengan pihak setiausaha kerajaan negeri masing-masing yang berdekatan. InsyaAllah mereka di sana boleh bantu. InsyaAllah. Untuk Koperasi Putrajaya sendiri, 20,000 unit akan dibina di seluruh Malaysia, dan ini merupakan sebahagian daripada 1 juta sebenarnya rumah yang akan dibina untuk rumah mampu milik yang akan dibina untuk rakyat Malaysia sendiri. Bagaimana pula dari segi kerjasama dengan institusi keuangan ataupun bank? Dari segi institusi keuangan dan bank ini, kita mengharapkan sokongan penuh daripada pihak Kementerian Keuangan sebenarnya. Yang mana memanglah kalau kita lihat bank, institusi keuangan dia mempunyai dasar-dasar tertentu walaupun untuk memastikan keuntungan dari segi perniagaannya. Tetapi kita ada satu ruang yang perlu kita beri perhatian dari segi social obligatory, yang mana kita nak memastikan kerajaan membantu dari Kementerian Keuangan mengarahkan bank-bank untuk membantu mana yang boleh dibantu, dengan syarat tidak merugikan pihak bank tersebut. Laman webnya, Datuk, ya, kalau penonton kita ingin mendapatkan lebih banyak maklumat. Kita ada www.koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya ataupun kphbb.com.my. Tapi untuk sementara ni saya kira masih under construction, under penyelenggaraan. Kan ada masalah-masalah tertentu lah. Rumah yang kita lihat sekarang ni macam mana, Datuk? Anggaran jadi antara berapa sehingga berapa? Anggaran rumah yang kita lebih kurang daripada 80,000 ke 120,000. Saya kira dengan harga itu rakyat dalam keadaan hari ini mungkin mampulah dengan harga yang kami tawarkan tersebut, 80 ke 120,000. Dan dari segi jenis rumah, adakah jenis rumah teres atau rumah pangsa, kondominium? Kita daripada segi jenis kita ikut kehendak kerajaan negeri. Sekiranya kerajaan negeri Pahang katakan ingin menyuruh kita membuat rumah berkembar, kita akan buat rumah berkembar. Kerajaan negeri Melaka inginkan kita buat rumah pangsa, apartmen, kita akan buat apartmen. Kita tertakluk pada kerajaan negeri. Dan selalunya lebih banyak kita cadangkan pada rumah berkembar kerana ianya mempunyai kawasan, keluasan 1,000 kaki rumah, berdinding 1,000 kaki dan keluasan tanah 2,800 square feet, yang mana keselesaan. Kita mahu rakyat rasa selesa. Macam mana negara ini selesa, begitulah rakyat perlu rasa selesa. Jadi minimum 3 bilik ya? Minimum 3 bilik. 3 bilik, 2 bilik air. 2 bilik air. Pesanan Datuk Nasruddin mungkin kepada para penonton kita supaya tampil untuk merebut peluang ni? Saya menyarankan agar
para penonton, khususnya seluruh rakyat Malaysia yang seharusnya tahu bahawa hari ini kerajaan telah buat macam-macam cara untuk membantu. Di antaranya seperti yang Datuk Pengerusi sebut tadi, iaitu skim jaminan kredit perumahan, yang mana golongan yang berpendapatan rendah dan yang tidak mempunyai slip gaji seperti para nelayan, petani dan mungkin pekerja-pekerja kontrak dan sebagainya boleh memohon dengan kaedah-kaedah tertentu di atas jaminan yang disebut tadi, skim jaminan kredit perumahan. Oleh itu saya kira adalah dituntutlah kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi kepimpinan, pihak kerajaan, mungkin ahli parlimen, wakil rakyat, pegawai daerah, sektor kerja negeri untuk memberi kerjasama untuk memastikan projek ini dapat berjalan dengan baik dan rakyat dapat menikmati hasil projek ini dengan jayanya. Terima kasih Datuk, dan kita harapkan banyak sebenarnya yang dapat tampil dan juga memastikan rumah mampu milik ini mampu menjadi mereka dapat mencapai matlamat memiliki sebuah rumah yang selesa. Selepas ini Ali, kita akan bersama dengan Syahidah Halim untuk informasi selanjutnya. Jadi terus bersama dengan Syahidah. Silakan.